Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur, berbanyak-banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di kesempatan ini Allah masih panjangkan usia kita. Allah masih lagi berikan kesempatan kepada kita untuk berada bersama, meneruskan perjuangan dalam study online pendidikan Islam bersama Ustaz Roy Hisham Abidin. Kaifalukum abang-abang semua? Semoga didoakan semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Okey, jadi pada kali ini kita akan bersama dengan abang-abang kakak-kakak tingkatan 1, yang mana kita akan menyambung pelajaran di pelajaran yang ke-26. Pelajaran 26. Jadi, tanpa masa, jom kita terus dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu keunggulan perjuangan Khulafa Ar-Rashidin. Yang mana tajuk ini adalah tajuk yang agak perlu untuk diberikan perhatian. Jadi marilah sama-sama kita tanpa masa untuk menelusuri tajuk ini, pelajaran 26, keunggulan perjuangan Khulafa Ar-Rashidin. Jadi seperti biasa, sebelum kita mulakan, marilah sama-sama kita persiapkan tempat duduk kita dalam keadaan yang paling selesa untuk kita memperoleh ilmu. Dan jom kita mulakan dengan membaca Quran Al-Fatihah dan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Terus dengan doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, pastikan semua peralatan yang sesuai, yang perlulah untuk pembelajaran kita pada hari ini berada di hadapan para pelajar sekalian. Buku teks, buku kerja, buku tulis, buku nota, apa lagi, pen, pensel, kertas kita jangan lupa. InsyaAllah itu adalah benda yang basic lah, benda asas. Okey, dan jom fokus untuk pelajaran pada hari ini. Sambil-sambil itu kita ikhlaskan hati untuk belajar. Kita sama-sama menelusuri bidang sirah pada kali ini. Bidang sirah, buku teks muka surat 155 hingga 159, pelajaran 26, keunggulan perjuangan Khulafa Ar-Rashidin tingkatan 1. Dah bersedia? Jom kita terus dengan yang pertama. Kita bincangkan tentang riwayat hidup Khulafa Ar-Rashidin. Pernah dengar perkataan Khulafa Ar-Rashidin? Siapa Khulafa Ar-Rashidin? Mesti abang-abang kakak dah ada asas pengetahuan tentang Khulafa Ar-Rashidin. Jadi hari ini kita akan orang kata apa, pergi dengan lebih lanjut, ataupun kita nak refresh balik, kita nak ingat kembali tentang Khulafa Ar-Rashidin. Kita pergi dulu dengan yang pertama. Inilah peta perluasan empayar pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin. Jika kita tengok pada yang warna ungu itu, iaitulah empayar Islam pada zaman Rasulullah di sekitar Arab Saudi. Di sekitar Arab Saudi. Kemudian empayar Islam pada zaman Khulafa Ar-Rashidin diluaskan sehingga ke Parsi, Armenia, Syria dan juga Mesir.
Jadi ini adalah peta perluasan ataupun kawasan penaklukan pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin. Jadi kita pergi dulu dengan yang pertama. Kita tengok apakah ini maksudkan dengan Khulafa Ar-Rashidin. Iaitulah gelaran. Khulafa Ar-Rashidin ialah gelaran. Gelaran apa? Yang diberikan kepada 4 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memegang jawatan pemerintah kerajaan Islam selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khulafa Ar-Rasyidin ni bukan nama orang. Ia adalah gelaran. Gelaran kepada siapa? 4 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa kita bagi dekat dia? Kerana bagi dekat mereka ni kerana mereka memegang jawatan pemerintah kerajaan Islam selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya selepas baginda Nabi wafat, maka 4 orang sahabat ini yang mana akrab, yang rapat dengan Nabi, yang telah dilantik sebagai pemerintah kerajaan Islam, dipanggil sebagai Khulafa Ar-Rashidin. Okey, jadi kita berkenalan dengan 4 orang sahabat Rasulullah yang memegang jawatan pemerintah kerajaan Islam selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digelarkan Khulafa Ar-Rashidin. Kita lihat yang pertama, iaitulah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tahun pemerintahan bermula dari 11 Hijrah hingga 13 Hijrah, ataupun dari sudut tahun Masihi 632 634 Masihi. Berapa tahun itu? 2 tahun lebih kurang. Pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kita tengok pemerintah Khalifah yang kedua, iaitu Khalifah Umar Al-Khattab, bermula pada 13 hingga 23 Hijri, ataupun pada tahun Masihi 634 dan hingga 644 Masihi. Berapa tahun? 10 tahun. Kemudian khalifah yang ketiga, iaitulah Khalifah Uthman bin Affan, bermula pada tahun 23 Hijri hingga 35 Hijri, ataupun pada tahun Masihinya iaitu 644 hingga 656 Masihi. Berapa tahun? 12 tahun. Lebih kurang 12 tahun pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Dan yang terakhir iaitu Khalifah Ali bin Abu Talib. Saidina Ali bin Abu Talib bermula pemerintahan pada tahun 35 Hijri hingga 40 Hijri, ataupun tahun samaan Masihi iaitu 656 hingga 661 Masihi. Berapa tahun? 5 tahun. Jadi antara keempat-empat pemerintah Khulafa Ar-Rashidin ini, yang manakah yang paling lama memerintah? Khalifah yang ketiga, itu Saidina Uthman bin Affan, selama berapa tahun? 12 tahun. Okey, jadi ini kita dah berkenalan secara ringkas tahun pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin. Kemudian kita lihat pada yang seterusnya. Ini sedikit maklumat lanjut tentang Khulafa Ar-Rashidin. Khulafa Ar-Rashidin merupakan golongan yang terpilih yang menyambung gagasan dan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara keistimewaan mereka termasuklah sentiasa berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu hidup baginda, selain mempunyai hubungan kerabat dengan baginda. Corak pemerintahan mereka berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah serta menitik beratkan konsep syura. Konsep syura ni apa? Konsep bermesyuarat. Apabila ingin mendapatkan satu keputusan, maka Khulafa Ar-Rashidin sentiasa melaksanakan mesyuarat, perbincangan untuk mendapatkan keputusan yang majoriti ataupun keputusan yang paling terbaik. Dah paling terbaik pula. Maknanya paling bagus lah, yang terbaik lah. Yang diwarisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian pemerintahan mereka yang berpusat di Madinah. Keempat-empat pemerintah Khulafa Ar-Rashidin semuanya berpusat di Madinah, mengambil masa selama lebih kurang 29 tahun.
dicampur-campur semua, lebih kurang 29 tahun pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin. Jika tadi kita tanya tentang yang paling panjang kan, paling lama masa memerintah, iaitu Khalifah Osman bin Affan. Yang paling pendek, yang paling pendek pula saja nak ingat balik, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Berapa tahun? Lebih kurang 2 tahun. Lebih kurang 2 tahun, 3 tahun lebih kurang. Jadi dicampur-campur, maka 29 tahun keseluruhan pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin. Kemudian kita tengok biodata. Biodata seorang demi seorang khalifah daripada Khulafa Ar-Rashidin. Kita pergi dulu dengan khalifah pertama, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita akan lihat pada nama penuh, tarikh lahir, keturunan, gelaran meninggal dunia, tahun meninggal dunia, tarikh lahir dan juga nama ibu. Kita pergi dulu dengan nama penuh beliau, iaitu Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab. Jadi mungkin para pelajar sekalian tertanya-tanya kenapa nama ulang-ulang Ka'ab ada dua kan. Mungkin Ka'ab ada dua, mungkin betul kan ni. Nama Arab sentiasa di rotate macam tu. Jadi mungkin nama nenek moyang begitu, nama anak pun begitu juga. Jadi ini adalah nama sebenar ataupun nama penuh bagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, iaitu Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab. Kemudian kita tengok pada tempat lahir Sayyidina Abu Bakar, iaitu di Mekah. Bila tahun lahirnya? Tahun 572 Masihi, 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya di sini, siapa yang lebih tua? Sayyidina Abu Bakar ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tua 2 tahun lebih daripada Sayyidina Abu Bakar. Okey. Jadi kita tengok terus kepada keturunan Sayyidina Abu Bakar, iaitu dari Bani Taim Quraisy. Bani Taim Quraisy, suku kaum Bani Taim dari bangsa Quraisy. Nama ibu Abu Bakar As-Siddiq iaitu Ummul Khairah Salma bin Sakhr. Ummul Khairah Salma binti Sakhr. Nama ibu Sayyidina Abu Bakar ialah Salma binti Sakhr. Ummul Khairah adalah gelaran. Ibu terbaik, ibu Khairah terbaik, ibu terbaik Salma binti Sakhr. Kemudian gelaran yang diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar iaitu Atiq, yang bermaksud bebas daripada api neraka, dan As-Siddiq, orang yang paling benar dalam kata-kata. Kenapa digelar? Ada kisah-kisah yang menyebabkan orang di sekitar Mekah pada waktu tersebut menggelarkan Sayyidina Abu Bakar dengan Atiq dan juga As-Siddiq. Kisah-kisah para pelajar boleh rujuk ustaz-ustazah ataupun mencari dalam kitab-kitab sirah. Okey, jadi kita terus dengan tahun meninggal dunia, iaitu pada tahun ke-13 Hijrah, ketika berusia 63 tahun. Beliau dimakamkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Sayyidina Abu Bakar meninggal pada tahun ke-13 Hijrah ketika berusia pada berapa tahun? 63 tahun. Dapat? Cantik. Kita terus dengan Sayyidina khalifah kedua, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Okey, kita pergi dulu dengan yang pertama, nama penuh beliau iaitu Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Ini nama penuh, nama sebenar bagi Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Cuma Ustaz nak sebut pada Abdul Uzza itu, mungkin kita dengar sedap kan, akan tetapi Uzza ni adalah nama bagi berhala. Nama bagi berhala. Jika nak bubuh nama anak, jangan bubuh nama Abdul Uzza pula. Abdul ni hamba, Uzza ni nama berhala tu. Jadi
ini adalah nama masyarakat yang sebelum mendapat Islam. Okey, jadi ini nama bagi Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Seterusnya, tempat lahir Sayyidina Umar juga di mana? Mekah. Di mana? Mekah. Kemudian tahun lahir Sayyidina Umar di tahun 584 Masihi. 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tua 13 tahun daripada Sayyidina Umar. Boleh? Keturunan Sayyidina Umar itu dari Bani Adi, bangsa Quraisy. Okey, jadi Bani Adi adalah keturunan ataupun kabilah daripada Umar, daripada kabilah Bani Adi. Nama ibu iaitu Hantamah binti Hashim. Hantamah binti Hashim. Gelaran yang diberikan kepada Sayyidina Umar iaitulah Al-Faruq, pemisah antara hak dan batil. Pemisah antara hak dan batil. Kenapa digelar Al-Faruq? Jangan masalah saya sebut. Kalau kita nak sembang ataupun kita nak bincang di sini akan makan masa. Jadi untuk pengetahuan secara umum, ini adalah gelaran yang diberikan kepada Sayyidina Umar. Kenapa, bagaimana, bila, para pelajar boleh mendapatkan maklumat lanjut dengan merujuk ustaz-ustazah ataupun membaca dalam kitab-kitab sirah. Dan tahun meninggal pada tahun 23 Hijrah ketika berusia 63 tahun akibat ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah Fairuz Al-Farisi, yakni hamba kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau dimakamkan di sisi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Okey, jadi tahun meninggal iaitu pada tahun 23 Hijrah ketika berusia juga 63 tahun akibat ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Maksudnya Sayyidina Umar mati dibunuh. Kenapa? Para pelajar boleh rujuk Ustaz juga. Ustaz nak cerita panjang cerita. Jadi untuk pengetahuan umum, inilah tahun meninggal dan cara meninggal Sayyidina Umar adalah kerana ditikam. Kemudian kita tengok pada seterusnya khalifah ketiga iaitu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita pergi dulu dengan nama penuh beliau iaitu Uthman bin Affan bin Abu Al-As bin Umayyah bin Abu Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Jadi ini nama penuh dan salah silah Sayyidina Uthman sehingga terakhirnya iaitu bin Ka'ab. Tempat lahir Sayyidina Uthman iaitu di Mekah juga. Tahun lahir pada tahun 576 Masihi. 576 Masihi. Keturunan Sayyidina Uthman iaitu dari kalangan Bani Umayyah, bangsa Quraisy. Nama ibu Arwa binti Quraisy. Arwa binti Quraisy. Ini adalah nama ibu bagi Sayyidina Uthman. Dan gelaran yang diberikan kepada Sayyidina Uthman iaitu Zun Nurain. Kenapa digelar Zun Nurain? Yang kerana Sayyidina Uthman memiliki dua cahaya. Zun Nurain ni maksud dia dua cahaya. Dua cahaya. Kerana beliau berkahwin dengan dua orang puteri Rasulullah SAW iaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Kerana itu beliau digelar sebagai Zun Nurain, memiliki dua cahaya. Okey, seterusnya meninggal dunia pada tahun 35 Hijrah pada usia 80 tahun kerana dibunuh oleh pemberontak dan dimakamkan di perkuburan Al-Baqi'. Okey, juga Sayyidina Uthman meninggal dunia kerana dibunuh pada usia 80 tahun pada tahun ke-35 Hijrah. Okey, jadi ini salah silap ataupun biodata ringkas tentang Sayyidina Uthman bin Affan, khalifah ketiga. Jom kita terus dengan khalifah yang keempat. Boleh lagi? Jom. Khalifah keempat iaitu Sayyidina Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Pandai. Okey, kita pergi dulu dengan nama penuh Sayyidina Ali iaitu Ali bin Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ali bin Abu Talib
bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ini adalah nama penuh bagi Sayyidina Ali bin Abu Talib. Okey. Sayyidina Ali ni siapa? Sayyidina Ali ni siapa kepada Nabi? Kita nak refresh balik. Siapa? Sepupu. Kerana apa? Kerana Abdul Muttalib juga adalah datuk kepada Nabi. Abu Talib adalah bapa saudara kepada Nabi. Jadi Sayyidina Ali adalah sepupu Nabi SAW. Okey, jadi tempat lahir Sayyidina Ali adalah di Mekah. Tahun lahir 599 Masihi, 599 Masihi. Keturunan Sayyidina Ali adalah keturunan sama dengan Nabi, iaitu Bani Hashim dari bangsa Quraisy. Okey, dan nama ibu iaitu Fatimah binti As'ad. Inilah nama ibu bagi Sayyidina Ali, Fatimah binti As'ad. Gelaran yang diberikan kepada Sayyidina Ali adalah Abu Turab, bapa si tanah. Abu bapa, Turab tanah. Kerana apa? Boleh cari. Okey, Ustaz tinggalkan tanda soal, boleh cari sendiri insya-Allah. Okey, tahun meninggal dunia itu pada 40 Hijri. Tahun meninggal dunia itu pada tahun 40 Hijri pada malam 17 Ramadan. Kerana apa? Kerana ditikam oleh Abdul Rahman bin Muljam. Syahid kerana ditikam oleh Abdul Rahman bin Muljam. Ini cara Sayyidina Ali meninggal dunia. Bila? Pada malam 17 Ramadan tahun 40 Hijrah. Jadi secara kesimpulan keseluruhan tentang meninggal dunianya keempat-empat khalifah ini, 3 di antara 4 khalifah meninggal dunia dengan cara dibunuh. Okey, seperti dia tadi, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Abu Bakar sahaja yang meninggal dunia dengan tidak dibunuh. Jadi kita ni untuk pengetahuan dan makluman kita sebagai orang kata apa nama tanggungjawab kita untuk mengenal Khulafa Ar-Rashidin. Okey, seterusnya kita lihat sifat-sifat peribadi Khulafa Ar-Rashidin. Kita tengok apakah yang boleh kita contohi, apakah yang boleh kita ikuti daripada sifat peribadi Khulafa Ar-Rashidin. Okey, kita pergi dulu dengan yang pertama, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang sangat pemurah. Allahumma salli ala Muhammad. Suka bersedekah, suka memberi. Contohnya, beliau membeli dan memerdekakan setiap hamba yang disiksa seperti Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir. Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir adalah antara golongan-golongan hamba yang disuruh buat kerja tanpa sebarang upah, itu dipanggil hamba. Kalau kita di Malaysia ataupun sekarang ini, ada lagi ke hamba? Tak ada dah kan. Hamba ni dah tak ada dah. Cuma kalau kita sebut orang gaji ke, orang gaji tu kan hamba, itu pekerja kerana kita bagi makan, kita bagi gaji, kita bagi tempat tinggal kan. Hamba ni tak ada tempat tinggal, tak ada gaji, tak ada makan, tak ada. Kalau ada makan, adalah makannya. Macam tu. Jadi Sayyidina Abu Bakar kena belilah, sebab hamba ni waktu dulu ni dijual beli orang. Dijual beli orang kan, macam carta piramidi tu lah. Kalau kita tengok carta piramidi tu kan. Jadi Sayyidina Abu Bakar beli dan memerdekakan hamba-hamba yang disiksa, antaranya Bilal dan juga Ammar. Kemudian sifat beliau yang pemurah ini telah mendapat pujian Rasulullah SAW dengan sabda baginda, "Saya tidak tahu adakah masih ada orang yang melebihi Abu Bakar dari segi kemurahan hati." Jadi bila Nabi sendiri bertanya, Nabi sebenarnya bukan tanya, Nabi macam bagi tahu bahawa tak ada orang lain dah. Tak ada orang lain lah yang lebih pemurah daripada Sayyidina Abu Bakar. Jadi ini adalah pujian yang cukup istimewa diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Okey, kita tengok seterusnya, seorang yang berani. Sayyidina Abu Bakar seorang yang berani.
Keberanian beliau dapat dilihat ketika beliau selalu membela Rasulullah yang cuba dibunuh oleh kaum baginda semasa di Mekah. Antara peristiwa yang menunjukkan keberanian Sayyidina Abu Bakar antaranya waktu hijrah. Sebab tu hijrah, Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar keluar daripada kota Mekah menuju ke Madinah. Dan Sayyidina Abu Bakar juga sentiasa bersama dengan Nabi, walau bagaimanapun keadaannya, terutamanya ketika diugut bunuh oleh Quraisy, orang Quraisy waktu tu. Jadi Sayyidina Abu Bakar adalah yang akan duduk di depan mempertahankan Nabi SAW. Seorang hartawan yang dermawan dan banyak membelanjakan hartanya ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang cintakan akan kebenaran serta mempunyai semangat setia kawan yang tinggi. Ini antara sifat peribadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama. Dan yang terakhir, seorang yang lembut hatinya dan mudah menangis, terutama ketika membaca Al-Quran. Dapat nah? Ini sifat peribadi Sayyidina Abu Bakar. Seterusnya kita lihat pada sifat peribadi khalifah kedua, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, seorang yang berperwatakan keras, seorang yang garang, seorang yang orang kata apa, tegas, okey. Suka beradu kekuatan dan sangat cekap menunggang kuda. Sayyidina Umar, seorang sahabat yang sangat berani. Contohnya, beliau berhijrah pada waktu siang dan secara terang-terangan. Nabi dan juga umat Islam yang lain pada waktu tersebut yang melaksanakan proses hijrah, mereka melakukan perpindahan daripada Mekah ke Madinah pada waktu malam. Pada waktu malam yang mana tidak diketahui oleh orang lain. Namun begitu, Sayyidina Umar berani. Beranilah waktu orang nak kacau Nabi pun, Sayyidina Umar menghunuskan pedangnya sehingga akan mengancam orang yang kacau Nabi ataupun yang yang menghina Nabi ni. Sayyidina Umar kata, siapa yang hina Nabi, dia akan pancung kepala dia. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Sayyidina Umar ni memang orang yang berani, orang yang tegas, orang yang garang, seorang yang hebat, dan juga seorang yang berpengetahuan tinggi serta cukup agamanya, memiliki kecerdasan yang luar biasa hingga dapat banyak pendapat beliau yang bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi ini adalah sifat peribadi Khulafa Ar-Rasyidin Sayyidina Umar Al-Khattab. Sekarang kita tengok pula pada khalifah ketiga, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, terkenal sebagai seorang yang sangat pemalu dan lemah lembut. Macam tadi Sayyidina Umar garang, akan tapi Sayyidina Uthman lemah lembut. Tapi bukan lembek nah. Beza lemah lembut dengan lembek ni. Faham tak? Lemah lembut bersopan santun, tutur katanya disusun atur dengan baik, tingkah lakunya penuh dengan kesopanan yang tidak menyakiti hati orang lain apabila melihat dan bersamanya. Allahumma salli ala Muhammad. Terkenal sebagai seorang yang pemalu sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, tidakkah engkau malu kepada lelaki yang malaikat sendiri malu kepadanya? Allah SWT. Ni Nabi macam buat perumpamaan. Nabi malaikat sendiri pun malu kepada lelaki ini, iaitu Sayyidina Uthman. Nabi tanya sahabat-sahabat lain, ampun, lebih kurang macam ni lah, ampun ni tak malu ke dekat Uthman ni kan? Malaikat pun malu dengan dia. Yang kita duduk marah-marah, kita duduk tinggi-tinggi suara ni, siapa lebih kurang macam tu lah maknanya lebih kurang macam tu. Sayyidina Uthman ni penuh dengan sifat lemah lembut dia, seorang yang pemalu kan. Bukan jenis suka cakap kuat-kuat, bukan jenis suka cakap duk buat perbuatan ikut suka je. Penuh dengan ketelitian, penuh dengan kesopanan, penuh dengan kesusilaan, gitu. Okey, kita tengok pada seterusnya sifat peribadi Khulafa Ar-Rasyidin Sayyidina Uthman bin Affan, iaitu beliau terkenal dengan sifat dermawan dan pemurah. Buktinya beliau banyak menderma untuk tabung perang Tabuk, membeli perigi rumah untuk kegunaan umat Islam, menderma 1000 ekor unta dengan muatan penuh. 1000 ekor unta
yang penuh dengan muatan, barang keperluan, barang asasi kepada umat Islam yang susah. Kepada orang Islam yang susah, Masya Allah. Nah, sekok unta tu Masya Allah besar kan, tapi penuh dengan muatan. 1000 ekor unta bawa bagi pi kepada orang Islam yang susah untuk diberikan kepada mereka, insya-Allah. Suka membantu orang-orang yang berada dalam kesusahan, khususnya kepada kaum keluarga dan sanak saudara yang terdekat. Sayyidina Osman ni suka bantu, terutamanya kalau dilihat pada kaum keluarga yang susah, sanak saudara yang susah, yang terdekat yang susah, Sayyidina Osman lah yang akan membantu mereka. Macam kita jugalah sebenarnya abang kakak. Jika kita ada saudara, adik-beradik kita yang susah, kita dulu bantu mereka kan, barulah kita tolong kawan-kawan, jiran-jiran. Jadi Nabi sendiri suruh kita, kalau kita nak membantu, tengoklah adik-beradik kita dulu, kaum keluarga kita dulu, mulakan dengan mereka, barulah kita tengok kepada yang agak jauh, kawan-kawan dan sebagainya. Okey, jadi ini antara sifat peribadi Sayyidina Osman. Kemudian kita tengok sifat peribadi Sayyidina Ali bin Abu Talib yang merupakan khalifah keempat. Merupakan panglima perang yang berani dan gagah perkasa. Contohnya dalam peperangan Khandaq, perang Khandaq, beliau telah berlawan satu lawan satu dengan pahlawan Quraisy yang lebih berpengalaman, iaitu Amru bin Uwid al-Amiri, dan berjaya menewaskannya. Jadi ini adalah salah satu contoh yang menunjukkan bahawa Sayyidina Ali bin Abu Talib adalah seorang panglima yang berani dan gagah perkasa. Satu lawan satu, orang yang lebih pengalaman daripada dia dalam peperangan, tapi dia dapat kalahkan, beliau dapat kalahkan. Iaitulah Amru bin Uwid al-Amiri. Okey, yang pertama. Yang kedua, pandai berpidato, handal bermain pedang, memanah dan menunggang kuda. Pandai menulis dan membaca sehingga beliau dilantik menjadi salah seorang penulis wahyu. Siapa dia? Sayyidina Ali bin Abu Talib. Dan sangat pintar dalam dan mahir dalam bidang faraid. Bidang faraid ni bidang apa? Bidang harta pusaka, bidang faraid, Al-Quran, hukum syarak, bahasa dan sastra, serta kuat daya ingatan sehingga mampu menghafaz seluruh Al-Quran. Kemudian ini adalah biodata ataupun sifat peribadi Sayyidina Ali bin Abu Talib yang merupakan khalifah keempat. Dan kita tengok kepada seterusnya, sumbangan Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi kita tengok biodata dah, kemudian kita tengok sifat peribadi dah kan. Sekarang kita tengok sumbangan Khulafa Ar-Rasyidin. Yang pertama iaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam bidang politik, beliau meneruskan cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar pasukan Usamah bin Zaid ke sempadan negeri Syam untuk memerangi kerajaan Rom Timur, iaitu kerajaan Byzantine. Nabi SAW sebelum wafat, Nabi nak menghantar pasukan Usamah bin Zaid untuk ke negeri Syam, untuk memerangi kerajaan Rom Timur. Namun begitu, tidak dapat disempurnakan hajat tersebut, dan Sayyidina Abu Bakar meneruskan hasrat dan cita-cita Rasulullah itu dengan menghantar pasukan Usamah bin Zaid. Jadi yang pertama dalam bidang politik. Kemudian dalam sudut agama, memerangi golongan yang enggan membayar zakat, golongan yang murtad dan nabi palsu. Nak cerita bagi abang kakak, kita kena tahu bahawa pada waktu zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, telah ada golongan yang tak mau bayar zakat, golongan murtad dan nabi palsu. Nabi palsu pun ada dah, kerana apabila Nabi wafat, maka orang Islam yang iman dia nipih, iman yang tak apa kuat, maka dia mula untuk sangsi. Dia mula untuk nak beralih arah, berpaling tadah, dan dia tak mau dah nak ikut Islam yang sebenar. Jadi mereka dah mula orang kata apa, naik kepala lah, macam tu, tak mau bayar zakat. Mula ada dah yang keluar pada Islam, dan ada yang mengaku Nabi. Allahumma salli alaihi. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, telah membentuk 11 pasukan angkatan perang untuk menghadapi kaum murtad yang memberontak di serata pelosok tanah Arab. Golongan murtad ni bukan murtad mereka aja, depa duk ajak orang. Apabila depa duk ajak orang, depa
nak melawan dengan kerajaan Islam waktu tu, kerajaan Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar buat pasukan, beberapa pasukan sebelah lawan dengan mereka. Setelah tamat perang Yamamah, banyak tentera Islam mati syahid, termasuklah para penghafaz Al-Quran. Atas nasihat Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mengarahkan Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ni siapa? Seorang sahabat Nabi SAW, supaya mengetuai usaha menghimpunkan Al-Quran yang tertulis pada batu, kulit haiwan, daun dan hafazan para hafiz. Kerana waktu tu Al-Quran duduk di merata-rata. Ada yang ditulis pada batu, ada yang ditulis pada kulit haiwan, daun, dan para hafiz penghafaz ayat yang dibacakan oleh Nabi SAW tanpa ditulis di mana-mana. Jadi apabila berlakunya perang Yamamah dan umat Islam banyak yang syahid, ramai yang syahid, termasuk para penghafaz Al-Quran, dikuatiri ayat-ayat Quran itu hilang, maka Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar mengarahkan Zaid, atas nasihat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar mengarahkan Zaid bin Sabit untuk himpunkan balik Al-Quran. Sayyidina ayat Al-Quran yang dihimpunkan itu kemudian disimpan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Hafsah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 orang yang menyimpan naskah ataupun salinan ayat Al-Quran yang telah dihimpunkan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Hafsah. Boleh ingat? Cantik. Seterusnya kita lihat pada sumbangan Khalifah Umar, iaitu di sudut politik menghubungkan Majlis Syura. Majlis Syura, majlis orang kata pemesyuaratan. Majlis maknanya ada menteri-menteri, macam tu, ada ketua-ketua, dan apabila nak mendapatkan keputusan, mereka bermesyuarat, membahagikan jajahan Islam kepada beberapa wilayah dan ditadbir oleh gubernur. Gubernur ni macam menteri besar lah, macam tu lah, lebih kurang macam menteri besar lah. Ada ketua bagi setiap wilayah jajahan, jajahan Islam kepada wilayah. Pada zaman Sayyidina Umar telah ditubuhkan jabatan tentera, jabatan polis, jabatan percukaian dan jabatan perbendaharaan negara. Kalau macam sekarang ni jadi Kementerian Kewangan, jabatan perbendaharaan negara ni Kementerian Kewangan. Kalau jabatan percukaian, lembaga hasilan negeri lah, lebih kurang macam tu. Okey, di sudut politik. Dari sudut sosial, menetapkan wang sara hidup kepada rakyat berdasarkan keutamaan dan perjuangan mereka. Bagi wang sara hidup. Ni bukan gaji, ni bagi bantuan lah, bagi bantuan. Okey, mengikut keutamaan, anak ramai bagi banyak. Kalau mereka ni pejuang Islam, ada pembahagiannya. Mengasaskan takwin Islam tahun Hijri ini, memperkenalkan undang-undang pentadbiran tanah juga di bawah Sayyidina Umar. Kemudian dari sudut ekonomi, menumbuhkan, siapa yang menumbuhkan Baitul Mal? Sayyidina Umar, Khalifah Umar bin Al-Khattab. Memperkenalkan pelbagai jenis cukai seperti jizyah dan kharaj. Membina terusan dan tali air untuk mengairi kawasan pertanian dari sudut ekonomi. Dan di sudut ketenteraan, Sayyidina Umar Al-Khattab telah pun mengemaskini angkatan tentera, memberi gaji kepada gubernur dan tentera yang berjuang pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian kita tengok pada Sayyidina Khalifah yang ketiga, iaitu Sayyidina Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Uthman, iaitulah di sudut sosial berusaha meningkatkan pendapatan rakyat dengan memberi peluang pekerjaan. Pada zaman Khalifah Uthman telah pun dimulakan untuk meningkatkan tahap kehidupan rakyat dengan mengadakan peluang pekerjaan. Jadi pada zaman Khalifah Uthman. Kemudian di sudut politik, Sayyidina Uthman, Khalifah Uthman memperkenalkan sistem protokol yang ada undang-undang, ada kaedah-kaedah, prosedur-prosedur dan pentadbiran. Mengukuhkan peranan Baitul Mal untuk membiayai pembangunan negara. Baitul Mal tadi siapa yang asas? Sayyidina Umar.
Sayyidina Osman sambung kukuhkan lagi peranan Baitul Mal. Okey, kita lihat seterusnya dari sudut ketenteraan. Sayyidina Osman telah mengukuhkan pertahanan negara dengan membina angkatan tentera laut. Buat satu lagi bidang ataupun pecahan dalam angkatan tentera ini, iaitu mewujudkan angkatan tentera laut bagi membasmi pemberontakan dan penolakan. Dari sudut agama, membentuk jabatan kuasa untuk menyalin semula ayat Al-Quran yang dikenali sebagai Mushaf Osmani. Itu sebab ini kerana oleh kerana itu Al-Quran yang kita baca sekarang ni adalah hasil daripada usaha Khalifah Osman bin Affan, yang mana mereka lah yang membentuk jabatan kuasa, salin semula Al-Quran dan dibukukan, dipanggil Mushaf Osmani, memperkenalkan azan kedua pada hari Jumaat dan mengambil zakat berdasarkan nilai mata wang. Ada mata wang, dinar, dirham, ambil zakat ikut nilai mata wang. Membeli tanah untuk membesarkan Masjid Nabawi ini pada zaman pemerintahan Khalifah ketiga, iaitu Khalifah Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian kita tengok pada Khalifah keempat, Sayyidina Ali, Khalifah Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Di sudut sosial, berusaha mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara. Kerana apa abang kakak? Kerana pada waktu itu keharmonian negara semakin kucak-kacir, semakin berada di tahap yang membimbangkan, dengan pemberontakan, dengan penolakan yang ada, dengan pecah belahnya umat pada waktu tersebut. Jadi Sayyidina Ali berusaha mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara, membina di sudut ketenteraan, membina markas tentera di Parsi dan di sempadan Syria. Jadi kalau tengok peta tadi ni, sampailah ke Parsi, sampailah ke Syria. Ini adalah pada zaman Khalifah Sayyidina Ali bin Abu Talib. Okey. Seterusnya di sudut ekonomi, meneruskan kutipan jizyah. Jizyah adalah sebahagian daripada cukai. Okey. Kemudian itu tadi yang mana kita dah cerita tentang sumbangan Khulafa Ar-Rasyidin dari zaman pemerintahan Khalifah keempat, iaitu Sayyidina Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Dan kita tengok pada yang penutuplah Na'abira pada tajuk keunggulan perjuangan Khulafa Ar-Rasyidin. Marilah kita lihat sama-sama apakah pengajaran yang boleh kita dapat, apakah pengajaran yang boleh kita ambil dan boleh kita laksanakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, umat Islam hendaklah mencontohi semangat perjuangan dan sifat mulia para sahabat agar diredai Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana perjuangan para sahabat Nabi, perjuangan Khulafa Ar-Rasyidin dalam memartabatkan agama Islam ke tahap yang paling tinggi. Jadi sama-sama kita contohi semangat perjuangan mereka dan sifat mulia mereka agar kita hidup ni diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat Islam perlu bersikap berani. Jangan lemah, jangan penakut, jangan pengecut, kan? Kena berani untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan yang menyesatkan. Nampak perkara mungkar, terus tegur. Nampak perkara yang salah, tinggalkan. Nampak jalan kebenaran, tegakkan. Itu orang Islam yang sebenarnya. InsyaAllah sama-sama kita jadi umat yang berani. Yang ketiga, umat Islam perlu sanggup berkorban tenaga, harta dan nyawa untuk kepentingan agama. Orang yang sentiasa menegakkan agama Allah, Allah akan sentiasa memberikan kemudahan kepadanya. Tiada satu pun agama yang lebih tinggi daripada agama Islam. Oleh kerana itu, kita sebagai umat Islam perlulah menjaga iman dalam diri kita, Islam dalam diri kita, dengan sepenuh-penuh pengorbanan. Kita kena berkorban di sudut tenaga, harta dan nyawa kita kerana image dan nilai Islam itu adalah bergantung kepada diri kita. Yang mana kita lah yang akan meningkatkan image Islam itu sendiri. Jadi kita kena berkorban segalanya. Yang keempat,
kita perlulah mentaati dan menghargai sumbangan pemimpin Islam yang banyak berjasa. Nak taati macam mana? Apabila pemimpin Islam menggubal satu undang-undang untuk kepentingan rakyat, memberikan satu nasihat, peraturan, maka ikutilah, dan hargai sumbangan mereka. Janganlah kita menjadi pemecah belah umat. Janganlah kita menjadi orang yang sentiasa orang kata duri dalam daging, gunting dalam lipatan, kerana itu adalah faktor utama yang akan menyebabkan umat Islam ini lemah. Jadi sama-sama kita taati pemerintah, hargai sumbangan pemerintah, insya-Allah akan sama-sama kita perolehi sebuah umat ataupun masyarakat yang bersatu padu dan sentiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Selesai untuk pembelajaran kita pada hari ini, pada pelajaran 26, tajuk keunggulan perjuangan Khulafa Ar-Rashidin tingkatan 1. Saya doakan agar segala perkongsian kita pada hari ini memberikan kebaikan dan mudah untuk diterima oleh anak-anak semua, insya-Allah. Walaupun ini adalah tajuk di bawah bidang sirah, dan Ustaz yakin percaya abang-abang, kakak-kakak mudah untuk memperolehi ilmu ini, dan insya-Allah sama-sama kita kongsi-kongsi dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Jadi Ustaz sekadar itu pertemuan kita secara maya. Dapat minta ampun ada kekurangan kesilapan sepanjang perkongsian kita. Yang baik itu datang pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang itu datang pada kelemahan dari Ustaz sendiri. Insya-Allah kita jumpa lagi. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Syam Abidin. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.